kasih Datuk Yang Patua kerana memberi ruang dan peluang kepada Beaufort untuk turut serta membahaskan rang undang-undang pemberian mengikut bilangan orang 2026. Beaufort menyokong sepenuhnya terhadap langkah dan usaha kerajaan Madani yang mengambil inisiatif menyimak semula kadar pemberian ini selepas lebih 2 dekad tidak disemak secara menyeluruh. Pindahan ini dibuat berasaskan perkara 109-1-E Perlembagaan Persekutuan serta bahagian 1 Jadual ke-10 yang menjadi asas penting dalam hubungan fiskal antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Setelah 24 tahun sejak simakan terakhir pada tahun 2002 adalah wajar kadar lama ini dikaji semula agar selari dengan perubahan nilai mata wang, peningkatan kos pentadbiran serta cabaran ekonomi semasa. Datuk Yang Dipertua, pemberian mengikut bilangan orang atau capitation grant merupakan instrumen penting yang mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk memastikan setiap negeri menerima sokongan keuangan yang adil berdasarkan jumlah penduduk masing-masing. Melalui pindahan ini, kadar bagi 100,000 orang pertama dinaikkan daripada RM72 kepada RM102 seorang, iaitu peningkatan sebanyak 42%. Manakala bagi kategori seterusnya, kenaikan adalah antara 15 hingga 37%. Secara keseluruhannya, implikasi keuangan pada tahun 2026 mencecah hampir RM548 juta dengan tambahan lebih RM109 juta berbanding tahun sebelumnya, bersamaan peningkatan sekitar 25%. Ini bukan jumlah yang kecil. Ini menunjukkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh kedudukan fiskal negeri-negeri agar mampu meneruskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat secara berkesan. Datuk Dr. Yang Dipertua, sebagai wakil rakyat dari Sabah, saya melihat pindahan ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu realiti cabaran pembangunan, infrastruktur dan jurang kemiskinan wilayah. Sabah merupakan antara negeri dengan jumlah penduduk tertinggi di Malaysia dan pada masa yang sama masih berhadapan dengan kadar kemiskinan yang lebih tinggi berbanding purata nasional. Pertambahan penduduk membawa implikasi langsung terhadap keperluan pendidikan, kesihatan, kemudahan asas, jaringan jalan raya, bakalan air dan juga elektrik. Kos penyampaian perkhidmatan di Sabah jauh lebih tinggi berbanding negeri-negeri di Semenanjung kerana faktor keluasan geografi, keadaan muka bumi serta taburan penduduk yang berselerap. Sehubungan dengan itu, kenaikan kadar pemberian ini amat dialu-alukan. Namun demikian, saya ingin menegaskan bahawa usaha mengukuhkan kedudukan fiskal Sabah tidak boleh bergantung kepada capitation grant semata-mata. Dalam semangat Perjanjian Malaysia 1963 dan prinsip federalisme yang adil, keperluan pelaksanaan kadar 40% hasil bersih yang dikutip daripada Sabah perlu diberi perhatian serius sebagai sebahagian daripada penyelesaian jangka panjang bagi mengurangkan kadar kemiskinan serta merapatkan jurang pembangunan. Jika pendekatan ini dapat dilaksanakan secara tuntas dan berkesan, ia akan memberi ruang fiskal yang lebih besar kepada Sabah untuk mempergiat program pembasmian kemiskinan, meningkatkan pelaburan dalam pendidikan dan kesihatan luar bandar, mempercepat pembangunan infrastruktur asas serta memperkukuh peluang ekonomi rakyat. Ini bukan soal tuntutan politik semata-mata, tetapi soal keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang telah sekian lama menyumbang kepada pembangunan negara. Datuk Yang Dipertua, saya juga menghargai keputusan supaya pemberian ini dikaji semula setiap 10 tahun. Walau bagaimanapun, saya mencadangkan agar kajian tersebut turut mengambil kira faktor tambahan selain jumlah penduduk semata-mata. Antaranya ialah indeks nombor penyampaian perkhidmatan antara wilayah, tahap kemiskinan relatif negeri, keluasan geografi serta tahap pembangunan infrastruktur. Pendekatan asas berasaskan keperluan sebenar ini akan menjadikan sistem pemberian lebih responsif dan inklusif. Selain itu, peningkatan pemberian penyelenggaraan jalan negeri, peruntukan ecological, fiscal transfer serta pemberian tahap juga amat signifikan bagi negeri seperti Sabah.
Di kawasan Beaufort misalnya, isu jalan rusak, akisan, dan banjir setiap bulan masih menjadi cabaran utama. Peruntukan tambahan ini perlu diterjemahkan kepada proyek fisikal yang nyata dan memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Akhir sekali, apabila pemberian meningkat, tanggung jawab tabir urus juga mesti diperkasakan. Setiap ringgit yang disalurkan hendaklah diurus secara cekap, telus, dan berintegriti. Rakyat mahu melihat hasil yang nyata, penurunan kadar kemiskinan, kemudian asas yang lebih baik, peluang pekerjaan yang meningkat, dan kualiti hidup yang lebih seimbang dan antara wilayah. Secara keseluruhannya, rang undang-undang pemberian mengikut bilangan orang 2026 ini adalah satu langkah positif dan progresif. Ia mengukuhkan hubungan fisikal antar persekutuan dan negeri serta memberikan nafas baru kepada keupayaan keuangan negeri. Bagi Sabah, ia merupakan satu permulaan yang baik. Namun diplomasi fiskal yang lebih menyeluruh, termasuk pelaksanaan kadar 40% hasil bersih negeri perlu terus diperjuangkan demi memastikan pembangunan yang adil dan saksama. Dengan harapan agar pindahan ini menjadi titik tolak kepada sistem pemberian yang lebih responsif, lebih adil, dan benar-benar berpaksikan keperluan rakyat di setiap negeri termasuk Sabah. Datuk Yang Dipertua, Beaufort menyokong rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih.